Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menceritakan berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi, iaitu Saidina Umar Al-Khattab. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nurul Najwa binti Sa'aluddin, nombor metrik 065376. Nama penuh Saidina Umar Al-Khattab ialah Umar ibnu Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza. Beliau telah diberi dua gelaran oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Hafsu dan juga Al-Faruq, yang bermaksud pemisah di antara yang hak, kebenaran dan juga yang batil. Semua telah sedia tahu tentang peristiwa bagaimana Saidina Umar boleh memeluk Islam. Apabila beliau mengumumkan keislamannya secara terbuka, ini adalah satu kemenangan bagi umat Islam. Beliau telah menjadi Khalifah Ar-Rashidin yang kedua selama 10 tahun. Ada satu peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW telah meminta para sahabat untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah, dan apabila ditanya oleh Nabi Muhammad SAW apakah yang ditinggalkan oleh keluarga mereka, apakah yang ditinggalkan untuk keluarga mereka, maka jawablah oleh Saidina Umar Al-Khattab, iaitu beliau telah meninggalkan separuh daripada harta untuk keluarganya. Dan apa jawapan Saidina Abu Bakar pula? Saidina Abu Bakar pula menjawab beliau telah meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarganya. Maka apabila Saidina Umar mendengar hal ini, maka Saidina Umar pun menjawab, aku tidak akan dapat pernah mengalahkan Saidina Abu Bakar. Semasa Saidina Abu Bakar menjadi Khalifah Ar-Rashidin, Saidina Umar telah mencadangkan kepada Saidina Abu Bakar supaya dikumpulkan Al-Quran di dalam satu buku, kerana pada masa itu ramai para hufaz yang telah syahid di dalam perang Al-Yamamah. Semasa Saidina Umar Al-Khattab telah menjadi Khalifah Ar-Rashidin, beliau telah membuka kota Syam, Iraq, Baitul Maqdis, Madain, Mesir dan juga Jazirah. Berikutan hal ini, agama Islam telah berkembang dengan amat pesat sekali. Mengikut Ustaz Wadi Anwar, terdapat banyak kelebihan Saidina Umar telah dicatatkan. Antaranya, kita dapat lihat Saidina Umar telah banyak diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilham di sini bermaksud Nabi Saidina Umar Al-Khattab dapat merasai wahyu yang akan turun kerana hatinya yang bersih. Peristiwa yang pertama adalah apabila Saidina Umar Al-Khattab telah melihat ramai sahabat Nabi yang beriman dan juga yang kafir keluar masuk di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini Saidina Umar telah mencadangkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya untuk menyuruh isteri Nabi untuk berhijab. Peristiwa ini berlaku, ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang bermaksud, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan juga isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pada umat-umat sebelum kamu terdapat manusia yang diberi ilham walaupun tidak menjadi Nabi. Jika ada yang seperti itu di antara umatku, maka dia adalah Umar. Untuk menguatkan hal ini lagi, ada satu ketika semasa Saidina Umar telah memberi cadangan untuk mereka solat di kawasan Maqam Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat Al-Quran yang daripada surah Al-Baqarah ayat 125 yang bermaksud, dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu sebagai tempat solatmu. Akhirnya Saidina Umar telah wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah, dan beliau telah dikebumikan di tempat yang sama dengan Nabi Muhammad SAW dan juga Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Secara kesimpulannya, daripada pengajaran daripada kisah hidup Saidina Umar ini, kita dapat lihat kita sebagai umat Islam sekarang dapat mencontohi Saidina Umar dengan berusaha mempertahankan jati diri sebagai seorang Muslim. Yang kedua adalah berani menceburkan diri di pelbagai peringkat dalam pelbagai bidang untuk menyebarkan agama Islam, dan yang terakhir adalah berani mempertahankan maruah diri agama, bangsa dan juga negara.